Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Ini bagi murid-murid ataupun anak-anak Nambi yang tak dapat join kelas online pada pagi ni. Jadi cikgu bagi sedikit video, itu pun kalau kamu dengar lah. Okey, kita sambung. Masih lagi dalam tajuk pengurusan data. Dari Rabu hari tu kita dah bincang dah macam mana nak cari mode, median, mean dan julat. Okey. Sekarang ni kita nak menyelesaikan ataupun kita macam mana kita nak mentafsir data dari piktograf, carta palang atau carta pie. Okey. Kita tengok contoh soalan yang pertama ni. Okey, soalan ni berkaitan dengan carta pie. Kalau carta pie ni mesti dia tulis dalam bentuk peratus. Nampak ni peratus. Tiba-tiba satu tak ada nombor. Itu maknanya kita kena cari. Okey. Nombor 1, dia kata berapakah murid tahun 6 bakti yang menyertai kelab kembara. Ni macam mana kita nak tahu? Kan cikgu dah maklum kan, kalau carta pie jumlah semua sekali mestilah 100%. Dia dah beri 35%, 5%, 40%. Apa perlu kita buat? Kita tambahkan. Kita tambahkan semua ni, kita dapatlah 80%. Jadi yang dah ada nilai dia adalah 80%. Jadi macam mana kita nak cari kelab kembara? Jumlah semua adalah 100%. Kita tolak kepada 80%. Jadi jawapan dia adalah 20%. Itu cara kerja macam mana kita nak mencari nilai peratus bagi carta pie. Okey. Sekarang bila kita dah dapat peratus, baru kita boleh cari bilangan murid. Tengok ni jenab bawah ni, bilangan murid. Bilangan murid. Okey, peratus drama 5%. Kembara kita dah cari 20%. Matematik 40%. Sains 35%. Okey. Macam mana kita nak cari? Okey, ini kena tunjuk cara kerja kat bawah ni. Okey. Yang penting yang pertama kita kena pasti jumlah murid berapa untuk satu bulatan carta pie ni. Nampak ni dia beri 40. Jadi nanti kita kena darab dengan 40. Jadi cikgu dah ajar dah. Kalau nampak simbol peratus, apa perlu kita buat? Kita kena tukarkan kepada pecahan 5/100. Sebab 5 ni peratus. Tukar kepada pecahan 5/100. Darab 40. Okey. Sifar boleh potong, tapi satu sahaja boleh potong. Okey, satu saja sebab tak ada lagi sifar yang lain. Jadi tak boleh potong, kita darab 5 darab 4, 20. Bawah masih tinggal 10. Jadi yang ini boleh kita potong. Sifar tinggal 2. Jadi bilangan murid untuk drama 2 orang, mewakili 5%. Macam cik kembara pula 20%, kita tulis 20/100 darab 40. Sifar bawah, sifar atas, sifar bawah, sifar tepi. Jadi bawah dah tinggal 1. Jadi tak perlu kita bahagi. Yang perlu kita tinggal adalah 2 darab 4, 8. Tulis sini 8. Kemudian cari matematik pula. 40%, jadilah 4/100 darab 40. Nampak sifar bawah, sifar atas, sifar bawah, sifar tepi. Bawah dah tinggal 1, tak perlu kita bahagi. Atas 4 darab 4 sama dengan 16. Dan soalan yang terakhir 35/100 sebab dia dalam bentuk peratus. Darab 40 sebab bilangan murid semua ada 40.
Sifar buang 1, buang 1. Boleh buang lagi? Tak boleh. Sebab atas nilai jadi 5, bukan sifar. Jadi apa perlu kita buat? Kita darab. 34 darab 35 darab 4. 5 darab 4, 20. Sifar di bawah, 2 di atas. 3 darab 4, 12. 12 tambah 2, 14. Nilai bawah tu 10. Mesti tulis per 10. Baru kita boleh potong. Jadi jawapannya 14. Itu cara macam mana kita nak mencari bilangan murid ataupun bilangan orang daripada carta pi. Okay, now soalan yang kedua. Soalan yang kedua, yang pertama dia beri markah, lepas tu dia beri kekerapan. Kekerapan ni adalah berapa bilangan orang yang mendapat markah yang telah dinyatakan. Itu maksud kekerapan. Yang pertama dia cari mod. Mod tu mana kekerapan yang paling tinggi. Ni kekerapan yang paling tinggi. Dia nak kekerapan yang paling tinggi, tapi dia nak mod. Dia bukan nak kekerapan. Jadi yang paling ramai dapat markah adalah 80. Itu kekerapan yang paling tinggi. Okey, sekarang ni macam mana nak buat median pula? Median macam mana? Kita susun ikut tertib. Ya, ini data terkumpul. Bila data terkumpul, dia dah siap bagi tahu dah. Maka 70 ada 3. Jadi kita tulis sini 70 ada 3. 75 ada 4. 80 ada 5. Tak muat ya. 85 ada 2. Dan 90 ada 1. Okey, bila kita dah susun, median ni nak cari titik tengah. Jadi macam mana nak cari titik tengah? Buang depan, buang belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Jadi tinggallah satu nombor ni yang berada di tengah. Jadi jawapannya adalah 80. Itu cari median. Kita susun. Yang penting kamu kena tahu bilangan markah tu berapa orang dapat. Jadi kita, kalau ada 3 orang, 3 lah markah tu kita kena keluarkan. Okey, julat. Macam mana nak cari julat? Julat, ingat mesti operasi tolak. Besar tolak kecil. Paling besar berapa atas tu? Ni 90. 90. Paling kecil ni, markah paling rendah, tolak. Ni kira sendiri, senang. Okey, min. Okey, min ni adalah mencari purata, iaitu kita tambah, lepas tu kita bahagi dengan berapa bilangan nombor yang kita tambah. Okey, nak senang kita tengok median. Dari median tu yang boleh kita kira. Contohnya dia kira macam ni, lagi senang. 70 ada 3 nombor, darab 3 tambah 75 ada 4, jadi darab 4. 80 ada 5, darab 5. Nanti kerja sikit. Dia kena memanjang. Dia kena memanjang. 70 ada 3, darab 3. 75 ada 4, darab 4. 80 ada 5, darab 5. Tambah 85. 85 kejap. Aku diam mula lah ni. 85 ada 2, darab 2. 90 ada 1, tulis 1 sahaja. Okey, lepas tu kita bahagi. Kita bahagi dengan berapa nombor? Cuba kira ada berapa semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia mesti nombor ganjil. Sebab median dia ada satu nombor saja duduk di tengah. Jadi dia mesti nombor ganjil. Jadi bahagilah 15. 70 darab 3, 75 darab 4, 80 darab 5,
85 darab 2. 90 bahagi 15. Okey, jadi nanti kamu tambah, bahagilah 5 boleh. Macam mana survey 5 boleh? Cikgu dah ajar dah. Survey 1 di depan. Okey, tak boleh, dia kena depan sikit. Okey, 1 di depan, 5 di belakang. Kalau rumah sah mesti bermula dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Survey 5 mesti bermula dari belakang. Rumah sah 5. Kalau 10 macam ni, asingkan. Barulah kita boleh tambah nanti. Nanti kamu cari ruang yang kosong lah. Okey. Oh, marah budak, tulis nombor tak botol. Cikgu pun sama. Okey. Sekarang ni, mula-mula apa perlu kita buat? Salin dulu nombor yang di belakang. Dah salin, buang. Tak mau tengok lagi dah. Okey. Nombor yang ada dekat sini, kita tambah. Nombor yang ada dekat situ, kita tambah 1 tambah sifar 1, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. 7 tambah 3, 10. Ya ke 10? Oh, salah. Aduh, cikgu ni. Ni 9, ni 10, ni 12, ni 13. Jadi inilah survey 15. Nanti salin, kamu bahagilah nombor yang kamu tambah tu dengan 15. Okey. Okey, sekarang kita masuk pula macam mana kita nak mengira kalau diberi pictograph. Kalau pictograph ni, satu gambar tu dia akan tunjuk mewakili berapa orang. Tapi dekat sini dia dah tunjuk satu orang. Senang je, tak payah buat apa-apa kan. Okey, mod. Kamu tengok dekat sini mod. Dia kata mod menunjukkan wang tabung bagi 20 orang murid. Okey, kita kena tengok mod mana murid yang paling ramai menabung, nilai dia berapa. Itu mod. Maknanya paling ramai orang dekat situ. Dekat tajuk apa orang tu paling ramai. Inilah paling ramai. Jadi dekat mana? Jadi jawapannya 50 sen. Itu yang paling ramai. Mod tu mana tempat tu yang paling ramai. Okey. Julat mestilah melibatkan wang. Takkanlah orang tu pula. Sebab tajuk dia wang tabung. Jadi kita mesti melibatkan wang tabung. Okey, wang tabung yang paling banyak berapa ringgit disimpan? RM5. Okey, disebabkan ni ada sen. Jadi macam mana nak tulis kalau tak ada sen? RM5. Yang paling sikit 20 sen. Macam mana 20 sen nak jadi dalam simbol RM? Mesti tolak. Julat mesti operasi tolak. 20 sen duduk di belakang. Betul? Bukan duduk depan. Dia tak ada ringgit. Depan ni letak sifar. Ini cara mencari julat bagi wang. Nak menolak, unit kena sama. Ni tak sama unit. Jadi kita kena tukar. Kalau 50 sen, tulis dalam RM macam ni. 20 sen macam ni. Jangan salah menulis. Jadi kita tolak sendiri. Senang ya. Okey, median. Macam mana nak cari median? Macam sebelah ni. Yang ni. Macam yang ini nak cari median. Apa perlu kita buat? Kita susun. Okey, RM5 ada berapa? 4. Tulis sini RM5 ada 4. 1, 2, 3, 4. RM1 ada 5.
3, 4. Dia tak muat lah, dia kecil sangat. 5. Okay, 50 set ada 6. Banyak nak aku tulis ni. Tak muat nak cikgu nak tulis kat sini. Macam mana tu? Ha, 50 set kena tulis macam ada RM. Okay, 50 set. 1, 2.